Saya ingin mulakan dengan ucapan ribuan tahniah kepada warga Bangi kerana 2 hari yang lalu warga Bangi telah pun menerima seorang warga baru di penjara Kajang. Kawan-kawan, tahun 2015 apabila kita membaca tentang skandal 1MDB, saya walaupun sekarang ini masih muda, ketika itu lagi muda, kita rasa marah. Macam mana bilion ringgit duit rakyat boleh diseleweng? Bersama dengan rakan-rakan yang lain ketika itu, kita menggerakkan satu himpunan yang diberikan nama Himpunan Tangkap Najib. Akhirnya Najib tak kena tangkap, yang kena tangkap saya. Yang kena tangkap ada lebih 30 orang yang ditangkap. Yang di luar, mereka yang tidak bersetuju dengan himpunan, mereka sebut, kamu ini buang masa saja. Tak mungkin Najib Razak sebagai Perdana Menteri akan ditangkap. Tak pernah dalam sejarah pilihan raya kita yang pertama tahun 1955 sehinggalah 2018 tidak pernah ada mana-mana Perdana Menteri yang ditangkap dan diletakkan dalam penjara disebabkan skandal-skandal. Mereka ketawa. Tetapi 2 hari yang lalu, saudara, 2 hari yang lalu, akhirnya Najib Tun Razak dihantar ke penjara. Saudara, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Dari tahun awal 2000, malah daripada pilihan raya yang pertama, mereka kata it is impossible, sangat mustahil untuk kita menukar kerajaan. Kerana mereka ada kuasa, mereka boleh buat apa yang mereka suka, dan tak mungkin untuk kita mengubah kerajaan. 2018, saudara, Kerajaan Barisan Nasional pertama kali dalam sejarah tumbang dalam pilihan raya. Dan kerana tumbangnya Kerajaan Barisan Nasional inilah akhirnya 2 hari yang lalu Perdana Menteri kita pertama kali dalam sejarah disebabkan oleh skandal dihantar ke penjara. Apa bukti? Apa maknanya? Maknanya, saudara, suara rakyat, kuasa rakyat boleh bawa perubahan. Betul atau tidak? Kerana kalau tidak ada perubahan 2018, tidak mungkin koruptor ini akan dibawa ke penjara. Tetapi saudara, ini bukan pengakhirannya. Najib Razak sendiri ada banyak lagi tuduhan yang akan dibawa ke mahkamah. Presiden UMNO dengan skandal akal budi, ya, Zaid Hamidi juga akan dibawa ke mahkamah. Baru-baru ini bersama dengan rakan-rakan kita turun berhimpun. Kita dimaklumkan apabila laporan dikeluarkan oleh PAC menunjukkan bahawa 6 bilion ringgit duit rakyat telah pun dibelanjakan untuk kononnya, ya, membina kapal Littoral Combat Ship LCS yang sepatutnya telah pun diserahkan. 6 bilion duit rakyat telah pun dibelanjakan, tapi satu kapal pun tak nampak. Dia pun bukan main, bawa media pergi ke Lumut untuk tunjuk kapal. 2017 dia tunjuk kapal, oh cantik. Rupa-rupanya dekat atas dia pakai kayu. Kononnya dia kata, jangan dengar pembangkang, jangan dengar Pakatan Harapan, jangan dengar muda. Kami ada kapal. Kawan-kawan, rakan-rakan, kapal itu macam beli kat kedai potong, ya? Dengan cat tercabut, dengan keadaannya teruk. 6 bilion dibelanjakan. Ini kita dengar nak tambah lagi 3 bilion. Daripada 6 kapal jadi 5 kapal. Sebagai orang muda, sebagai rakyat Malaysia, kita kata kita tak boleh biarkan. Kita berhimpun. Kita tahu ada ramai yang terlibat. Akhirnya, saudara, esok saya akan didakwa di mahkamah. Kerana
kerana kita bersuara. Ini negara kita. Apabila kita bersuara tentang skandal, apabila kita bersuara tentang penyelewengan, apabila kita bersuara tentang perkara yang sebenarnya memberi kesan kepada rakyat, siapa yang kena? Kita. Rakyat. Apabila rakyat bersuara ditangkap, apabila rakyat bersuara disiasat, apabila rakyat bersuara didakwa. Mereka yang terlibat dengan skandal tidak dikenakan hukuman. Bebas begitu saja. Adalah seorang kononnya akan didakwa. Kita tahu ini bilis. Ini bilis. Yang tak didakwa itu ramai lagi. Satu saja cara untuk kita membawa mereka ini ke muka pengadilan dan memastikan apa yang berlaku pada Najib Tun Razak akan berlaku pada mereka. Bagaimana? Tukar kerajaan pada PRU ke 15. Boleh? Anak muda menggunakan suara. Mahasiswa ingin disekat suaranya. AUKU ingin dibawa semula. Sedangkan kalau kita lihat sejarah, ya, gerakan mahasiswa tahun 60-an ke 70-an, ini zaman emas mahasiswa. Ketika itu tidak ada AUKU. Abang Mat di antara pemimpin pelajar ketika itu. Ramai pemimpin-pemimpin yang memimpin negara hari ini, yang menjadi pimpinan utama, datangnya daripada zaman ketika mereka mahasiswa. Anwar Ibrahim, malah Zahid Hamidi datang pada zaman itu. Kerana ketika itu tidak ada AUKU. Rakyat, mahasiswa diberikan ruang dan peluang untuk bersuara, menyatakan pandangan dan pendapat mereka. Dengan menyatakan pandangan dan pendapat, kita mencambahkan idea. Tapi mereka ingin menyekat semula. Kita dah balik semula ke zaman sebelum Barisan Nasional ditumbangkan. Mereka ingin perketatkan AUKU. Dan satu lagi saya nak sebut. Saya rasa tadi Ramadan dia bisik pada saya, dia kata, Amir, 5 minit saja. Dah masa mungkin dah melebihi 5 minit. Tapi ada satu perkara lagi saya nak ingatkan kepada rakan-rakan semua. Setiap kali pilihan raya nak dekat, ada satu isu yang selalu dimainkan. Isu apa? Perkauman. Di dalam ini, ketika majlis ini kita boleh lihat, ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India, ada orang Iban Kadazan dan yang lain-lain. Kita ini rakyat Malaysia yang bersatu. Tidak ada perbezaan di antara kita. Apapun bangsa kita, semuanya sayang pada Malaysia. Tanya pada rakan-rakan yang lain. Bagi tahu kepada mereka yang sering mengulang dan mengulang isu perkauman. Tidak ada manusia yang boleh pilih ketika nak lahir tu nak jadi bangsa apa. Tak boleh. Tak ada. Saya dulu berwaktu lahir, kalau saya boleh pilih, mungkin lain saya pilih. Saudara-saudara, bila lahir dulu kalau boleh pilih, mungkin lain kita pilih. Mungkin. Saya tak tahulah kan. Tapi mungkin lain. Tetapi saudara, bangsa ini kita tidak boleh pilih. Lahirnya kita di mana ini kita tidak boleh pilih. Dia nak jadi Melayu, dia nak jadi Cina, dia jadi India. Ini bukan pilihan. Bila dia datang, kita kata, ini pendatang. Boleh terima atau tidak? Yang lebih menyakitkan hati, mereka yang kata begitu, umurnya 20-an, cakap kepada yang umurnya 60-an. 60-70 tahun duduk di Malaysia ini. Kita ini yang baru-baru, tiba-tiba kita nak tuduh orang ini pendatang. Boleh atau tidak? Kerana itu kita kena berhenti. Kita kena pastikan mereka yang sering memainkan isu perkauman ini ditendang keluar daripada Malaysia. Disebabkan isu inilah negara kita tidak boleh bergerak ke hadapan. Disebut oleh saudara Tafakah, ya, Indonesia is doing better than us now. Vietnam is doing better. Vietnam is a communist country. Malu kita. Kenapa? Kerana kita tidak lagi bercakap tentang apa yang boleh dibawa untuk menyelamatkan Malaysia. Kita setiap kali nak pilihan raya, siapa lebih menjadi penyelamat kepada setengah-setengah kumpulan dan bangsa kononnya. Sedangkan yang sakau, yang curi, yang skandal, inilah orangnya. Yang kena kesan dan terkesan akhirnya rakyat. PRU 15, kita buat perubahan. Kita tolak Barisan Nasional dan tolak Perikatan Nasional. Boleh atau tidak? Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat!
Hidup rakyat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.